Saya Gloria Theodora Jerel akan memperkenalkan ahli-ahli dalam syarikat kami. Pertama, Wilson bin Lulin sebagai pengurus syarikat, Christina anak pasang sebagai pengurus keuangan, Yohanes Tail anak Daniel Tajen sebagai pembantu pemasaran, Nur Mazida binti Amran sebagai pengurus pemasaran, saya sendiri Gloria Theodora Jerel sebagai pengurus operasi, Herlina Leoniho sebagai pengurus penghantaran, dan Floristi Laura sebagai pengurus pembekal. Selamat sejahtera, nama saya Herlina Leoniho dan saya akan membentangkan tentang jenis praktikum dan juga jenis industri bagi perniagaan kami. Seperti yang kamu dapat lihat, gambar yang tertera merupakan logo bagi kumpulan kami, yaitu kumpulan 9. Logo kami ini melambangkan kesegaran yang terdapat pada produk yang akan kami jual, yaitu buah-buahan. Nama syarikat kami ialah Sweet and Fresh, manakala slogan bagi kumpulan kami ialah So Sweet, So Fresh, Sure to Bring Smiles. Dan juga jenis praktikum perniagaan yang akan kami gunakan ialah membuat jualan di gerai. Seterusnya ialah jenis industri. Makanan dan minuman adalah industri yang kumpulan kami pilih dalam perniagaan ini. Hal ini karena makanan adalah salah satu keperluan yang asas, yang utama bagi manusia. Industri ini juga mempunyai permintaan yang tinggi. Oleh itu, terdapat potensi perniagaan dan juga dapat memberi peluang kepada usahawan muda dalam menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bonaventure Boniface dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Seterusnya, saya Nur Mazida binti Amran akan membentangkan bahagian saya, yaitu bahagian jenis produk. Di sini, kumpulan kami akan menjual koktail buah sebagai produk perniagaan kami. Keunikan koktail buah kami adalah koktail buah kami menggunakan buah-buahan seperti mangga, buah naga, nanas, tembikai susu, tembikai merah, dan buah-buahan yang lain. Bukan itu sahaja, produk kami juga akan menggunakan bekas atau kontainer plastik untuk menyediakan produk kami. Hal ini demikian karena supaya memudahkan pembeli atau pelanggan menikmati koktail buah kami walau dimanapun mereka berada. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Gloria Theodora Jerel akan membentangkan mengenai bagaimana Anda mengenal pasti idea perniagaan. Yang pertama, kami memerhati daripada haluan dan hala, yaitu melalui faktor sosial, yaitu budaya dan tren gaya hidup, mengenal pasti pilihan pelanggan, menyiasat tabiat pembeli pelanggan. Jika dilihat daripada Google Trend ini, permintaan pelanggan terhadap koktail buah semakin hari semakin meningkat. Jadi, syarikat kami memutuskan untuk menjual koktail buah sebagai produk kami. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Syarikat kami memberikan perhatian kepada masalah yang timbul dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Seterusnya, ia juga dikenal pasti dari haluan persekitaran, contoh daripada kata hati, secara tidak sengaja, dan juga peluang. Pada awalnya, syarikat kami ingin menjual buah dan minuman sahaja, tetapi kami melihat produk kami itu terlalu biasa, jadi kami memutuskan untuk mencari produk yang lain dan variasi-variasi makanan yang lain, tetapi masih menumpukan kepada penjualan buah. Dari situ tercetuslah ide kami untuk menjual koktail buah.
Seterusnya ialah business model canvas. Yang pertama ialah key partner. Key partner kami ialah batas supermarket, pasar dan Mr. DIY. Kami memilih partner tersebut ialah untuk memperolehi bahan-bahan untuk produk kami. Yang kedua ialah key activity. Kami menyediakan kedai di tempat yang dipenuhi orang ramai. Kemudian kami menyediakan sistem pesanan makanan melalui media sosial, itu melalui Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Dan kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan selepas pelanggan melakukan pembelian atas media sosial. Yang ketiga ialah key resources, iaitu kami menyediakan buah yang segar, berkualiti baik dan mampu dimiliki oleh semua golongan, terutamanya pelajar di sekitar UMS. Yang keempat ialah value proposition, iaitu menyediakan buah yang segar dan harga yang mampu beli. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Wilson Bidolin. Dalam pembentangan ini, saya akan meneruskan 9 bisnis model canvas perniagaan kami. Dalam customer relationship, syarikat perniagaan kami akan menawarkan diskaun dan tawaran menarik kepada pelanggan. Contohnya, sekiranya pelanggan membawa bakul atau beg sendiri untuk menggantikan plastik, maka mereka akan diberikan 1 scoop buah secara percuma. Selain itu, kita beralih kepada channels. Dalam aspek ini, kami menjalankan perniagaan syarikat adalah secara bersemuka atau face-to-face, menggunakan media sosial dalam mempromosikan produk seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Justru itu, kami juga menggunakan kaedah penghantaran makanan, yaitu COD. Seterusnya ialah customer segment. Syarikat perniagaan kami memfokuskan pelanggan yang terdiri daripada pelajar UMS, kaki tangan UMS, dan orang awam. Di samping itu, dalam cost structure pula, syarikat kami mengagihkan struktur cost kepada model syarikat, gaji pekerja, sewa kawasan atau barang, dan minyak kendaraan untuk penghantaran makanan. Akhir sekali merujuk kepada revenue streams, yaitu syarikat perniagaan kami menggunakan kaedah tawar beli secara tunai, pembayaran atas talian, dan imbas QR code atau lebih dikenali sebagai Do It Now. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Christina Anak Pasang, BP 21110096, akan membentangkan risiko dan strategi perniagaan. Satu adalah masalah kewangan, di mana kami memerlukan modal awal untuk menyediakan packaging dan membeli bahan mentah untuk keperluan produk kami. Oleh itu, kami mengambil langkah awal dengan meminta persetujuan ahli kumpulan agar membuat kutipan dana sama rata untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seterusnya adalah kos pengangkutan atau penghantaran. Ini kami lakukan kerana ada sesetengah pelajar yang malas pergi terus ke gerai tetapi menginginkan produk kami. Jadi kami telah merancang strategi untuk memberi peluang dengan menyediakan kos penghantaran di depan rumah. Seterusnya adalah komitmen. Komitmen atau kerjasama ahli adalah perkara yang sangat penting untuk menjayakan penjualan produk, terutama sekali dari segi masa penyediaan produk. Dengan itu, untuk mengatasi masalah ini, kami bersepakat untuk memperingatkan satu sama lain agar sentiasa peka dengan masa yang ditetapkan, kerana masa itu emas. Seterusnya adalah risiko pemasaran. Contohnya, kami ragu untuk menempatkan penjualan atau pemasaran produk kami ini di mana supaya mudah menarik ramai pelanggan atau pelajar UMS berkunjung ke gerai kami. Jadi setelah hal ini diperbincangkan, kami telah bersepakat untuk menjual produk kami ini di bahagian luar lobi perpustakaan UMS, kerana seperti yang kita ketahui, perpustakaan adalah tempat yang paling kerap dikunjungi oleh pelajar.
Oleh itu, dengan menjual produk kami ini di situ, kami dapat menarik ramai pelanggan untuk berkunjung dan membeli produk kami. Risiko yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah persaingan pemasaran. Kami berpendapat bahwa mungkin ramai yang memilih untuk menjual produk mereka di kawasan atau tempat yang sama seperti di perpustakaan Yomes. Oleh itu, kami berinisiatif untuk bergerak lebih pantas supaya mendapat tempat untuk menjalankan perjualan produk kami ini. Jadi itu saja untuk risiko dan strategi pemasaran kami. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Pelan kontingensi pula kami menetapkan hal-hal krisis yang mungkin berlaku dan cuba mencari penyelesaian krisis tersebut. Contohnya, tiada pembeli. Dan memperbaharui pelan kontingensi setiap kali ada pengubahsuaian dalam perniagaan. Dan memastikan setiap ahli dalam syarikat mempunyai pengetahuan dalam menjalankan pelan kontingensi. Seterusnya, kesimpulan. Secara ringkasnya, produk makanan kami sememangnya memenuhi cita rasa masyarakat pada masa kini. Dan matlamat kami dalam mengusahakan perniagaan ini adalah untuk menyediakan produk berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna. Dan juga kami berharap produk makanan kami mendapat sambutan dan diterima oleh pelanggan.